Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 7 Rabiul Akhir 11 November bersama saya Nazirah Syaringat dan berikut tajuk utama malam ini. Lalat serang 5 penempatan. Juga 2 maut dilanggar Myvi. Bagaikan diserang lalat terutama pada musim hujan. Itu masalah dihadapi lebih 3,000 penduduk di 5 kawasan penempatan di Gunung Semanggul, Perak. Dugaan itu jelas mereka sudah dihadapi sejak hampir 30 tahun lalu dan sehingga kini tiada jalan penyelesaian. Permasalahan itu membabitkan Taman Indah Jaya, Kampung Jaya, Kampung Batu 9, Kampung Batu 10 dan Kampung Batu 11 dan berlaku sejak 1995 serta berterusan hingga kini. Dakwa penduduk masalah yang berlarutan sejak sekian lama itu mengganggu kehidupan harian mereka. Serangan serangga perosak itu menyebabkan penduduk sering terkena keracunan makanan terutama dalam kalangan kanak-kanak. Sakit perut pun senyap dalam klinik je lah, tak heboh bising-bising kan. Pandangan orang luar. Bila macam adik-beradik datang ke rumah tengok lalat, bila kita hidang nak untuk hidangan makan pun adik-beradik pun jijik nak makan kan dengan lalat. Memang susah lah, kadang-kadang kita tengah minum air tu lalat terbang masuk dalam air tu. Kadang-kadang tengah makan pun kadang dia terbang masuk dalam mulut kan. Kadang tertelan pun biasa. Lalat tu macam tu lah. Kan? Memang susah lah lalat ni. Mengganggu kehidupan harian lah. Memang ganggulah. Kan? Tingkap pun terpaksa tutup semua kan. Menurut penduduk, mereka juga terpaksa mengeluarkan modal yang banyak bagi membeli gam pelekat dan penyembur lalat. Keadaan tersebut juga pernah tular pada 2013. Ekoran ada penduduk yang terpaksa memasang kelambu pada majlis kenduri kahwin. Situasi itu juga menjejaskan perniagaan makanan kecil-kecilan yang diusahakan penduduk kampung. Keadaan jijik lah. Tengok perasaan atas meja penuh kan. Ni kedai-kedai gerai ni memang kalau pagi, Allah hurung penuh pinggan. Jadi kalau orang nak singgah tengok, memang tak kisahlah. Percuma Allah lah kami ni dah jadi sebagai lali lah kata. Itu je lah. Macam-macam dah report. Sementara itu, masalah yang dihadapi penduduk kawasan berkenaan mendapat perhatian Exco Peladangan, Pertanian dan Industri Makanan Perak, Razman Zakaria yang turun padang meninjau keadaan di situ. Menurut Razman, masalah terbabit berlaku ekoran 4 ladang ternakan ayam secara terbuka di kawasan berhampiran yang tidak menyediakan sistem perparitan sempurna. Nasib daripada yang kita tengok hari ni, pertamanya memang tak ikut langsung lah peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh veterina. Sehingga veterina kena melakukan sesuatu lah. Kita tengok di bawah tu, dia patutnya tak berair. Dia tak berair tu, sebab berair tu lah, sikit air tu yang menyebabkan jadi ada lalat. Dan kita minta lah sebab ni dan kita arahkan kepada Jabatan Veterina supaya tidak membenarkan dia memasukkan anak ayam untuk ni barulah sehingga dia ikut semua peraturan-peraturan yang ditentukan oleh Jabatan Veterina. Menurut Razman, pemilik ladang ayam terbabit dikenakan kompaun RM2,000 mengikut enakmen Peladangan Unggas 2005 dan peraturan-peraturan pengawalan peladangan unggas lesen 2010. Pemilik ladang juga diminta menukar operasi kepada reban secara tertutup. Katanya Perak kini sedang menjalankan kajian bagi meminda enakmen Peladangan Unggas Perak 2005 bagi mengenakan hukuman lebih berat terhadap pengusaha yang melakukan pencemaran alam sekitar termasuk menjadi tempat pembiakan lalat. Razman berkata kadar kompaun terhadap pengusaha yang didapati ingkar dan gagal mematuhi syarat yang ditetapkan dinaikkan dari RM2,000 kepada RM20,000 selepas kompaun sedia ada gagal menyelesaikan isu lalat dan bau busuk. Selain itu, katanya jawatan kuasa itu juga akan menetapkan tempoh sesuai untuk semua 526 ladang ayam di Perak menggunakan sepenuhnya sistem reban tertutup dengan sasaran 3 tahun daripada sekarang. 2 maut termasuk seorang pelajar sekolah selepas dilanggar sebuah kenderaan yang dipercayai terbabas. Kemalangan berlaku di Jalan Kuala Terengganu, Kota Baru berdekatan Kampung Bukit Putra di Permaisuri Setiu, Terengganu. Kemalangan yang berlaku kira-kira jam 7.15 malam semalam ini melibatkan 3 kereta, sebuah basikal elektrik dan pejalan kaki.
Menurut Ketua Polis Daerah Setiu, Diputi Superintenden Afandi Husin, mangsa yang maut dikenali Muhammad Adif Daniel Azman 10 tahun dan Azuka Muhammad 46 tahun. Sementara Ahmad Syahiran Saiful Razali 13 tahun yang juga sepupu kepada Muhammad Adif Daniel cedera parah. Ketika kejadian, Muhammad Adif Daniel dan Ahmad Syahiran dalam perjalanan pulang ke rumah di Kampung Bukit Putra selepas menyaksikan pertandingan bola sepak berhampiran kediaman mereka. Katanya sebaik tiba di tempat kejadian, kereta Pro2 Myvi yang dipandu lelaki berusia 36 tahun dipercayai hilang kawalan lalu memasuki laluan bertentangan sebelum melanggar basikal elektrik yang dinaiki dua sepupu terbabit. Kereta Myvi yang dipercayai dari arah Telaga Papan menghala Bukit Putra itu turut melanggar seorang lagi mangsa, Azuka Muhammad, yang ketika itu sedang berada di tepi jalan dan turut melanggar kereta Wira yang parkir di bahu jalan. Kedua-dua mangsa meninggal di tempat kejadian akibat kecederaan parah di bahagian kepala dan beberapa anggota badan. Mayat mangsa dibawa ke unit forensik Hospital Setiu untuk bedah siasat, manakala mangsa yang cedera dikejar ke hospital yang sama untuk rawatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 41 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sementara itu, di Kedah, seorang lelaki yang sedang melakukan aktiviti hiking bersama rakannya di Telaga Tujuh, Langkawi meninggal dunia selepas pengsan di kawasan itu hari ini. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat JPPM Kedah Muhammadul Ihsan Muhammad Zain berkata, pihaknya menerima panggilan berhubung khidmat khas bantuan KKM berkaitan kes itu pada jam 10.45 pagi. Katanya operasi disertai sepasukan anggota dari BBP Langkawi bersama pihak polis dan KKM. Setibanya di lokasi kejadian, mangsa Lim Tam Guan, 50-an, disahkan meninggal dunia oleh pihak KKM. Menurutnya, maklumat yang diterima dari rakan mangsa menyatakan mereka melakukan aktiviti mendaki di lokasi berkenaan dan mangsa tiba-tiba pingsan serta tidak sedarkan diri. Muhammadul Ihsan berkata anggota di lokasi bertindak menggunakan pengusung bagi membawa turun mangsa ke bawah sekitar jam 1.30 petang. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Sultanah Malihah Langkawi untuk tindakan lanjut. Dalam pada itu, di Mergung, 7 sekeluarga hampir maut selepas kediaman mereka hangus terbakar. Dalam kejadian sekitar jam 5.15 pagi tadi, Muhammad Zul Yusof, 37 tahun, terkejut selepas terdengar bunyi letupan kuat sebelum dia menyelamatkan isteri, 4 anak serta ibunya daripada kebakaran rumah mereka di Kampung Betut. Menurut Muhammad Zul, selepas terdengar letupan berkenaan, dia segera bangun dan mengejutkan semua ahli keluarganya dan membawa mereka keluar. Saya bawa letupan betul asap marak lah rumah. Saya dah selamat anak saya dan mak saya semua keluar. Lepas tu saya tak boleh masuk dalam rumah lah, api marak kuat tinggi. Lepas tu saya jerit lah pun tolong, minta tolong. Menceritakan kembali detik cemas itu, Muhammad Zul berkata isterinya Marina Mat Arif, 44 tahun, turut membantu menyelamatkan ibu Fatimah Mahmud, 70 tahun yang ketika itu sedang tidur di tingkat atas rumah bersama 4 anak berusia 6 hingga 16 tahun. Katanya kebakaran dipercayai bermula di tingkat bawah dan segalanya berlaku dengan pantas dan dia tidak sempat menyelamatkan barangan berharga dengan 5 kereta serta 2 buah motosikal miliknya musnah dalam kebakaran itu. Muhammad Zul berkata ketika itu sepupunya Muhammad Nazri Muhammad Saad, 48 tahun yang tinggal berjiran terdengar jeritannya dan keluar untuk membantu mengetuk pintu, tetapi ketika api sedang marak, dia gagal masuk ke dalam rumah. Dia ternampak sepupunya sempat mengalihkan kenderaan dan beredar dari situ dan tidak lama kemudian dia dimaklumkan yang sepupunya maut selepas terjatuh ke dalam sungai. Saya panggil dah tolong, minta tolong. Lepas tu dia keluar daripada rumah, dia ketuk pintu bagi yang mana dalam rumah tu keluar. Lepas tu dia lari hilangkan ubah kereta dah. Keluar pergi parking kat luar, dia tinggal dia selamatkan kereta dah lah. Lepas tu dah duduk seorang lah kat bawah pokok tepi sungai. Lepas tu dia jatuh dalam sungai. Kawan dia angkat, lepas tu dia tak sedar diri. Menurut Muhammad Zul, sepupunya sebelum ini tidak mengalami sebarang penyakit dan tidak menyangka dia terkena serangan jantung selepas melihat rumah terbakar. Pihak bomba menerima panggilan berhubung kejadian pada jam 5.32 pagi dan api berjaya dipadamkan kira-kira 15 minit kemudian. Kebakaran turut memusnahkan 5 buah kereta serta 2 buah motosikal. Selepas ini, jerebu toksik selubungi ibu kota.
Alhamdulillah bertemu kembali. Kebenaran pergerakan rentas negeri dan aktiviti sosial dilihat menjadi punca utama kenaikan kadar kebolehjangkitan R0 negara ketika ini. Menurut pakar penyakit berjangkit Hospital Pakar KPJ Ampang Puteri Dr. Yazli Yuhana, COVID-19 menjadi aktif semula selepas berlaku pergerakan yang tidak terkawal dan menyebabkan virus berkenaan merebak dengan pantas. So maka bila kita dah ada boleh rentas negeri, pergerakan susah nak dikawal, memang itu boleh menjanjikan COVID-19 balik semula. Dan bila kita bergerak sesuka hati dan berkumpul tanpa penjarakan sosial yang betul, tanpa memakan mask yang betul, walaupun sudah divaksin, still akan ada kebarangkalian kita boleh dapat COVID-19 dan beri kepada orang lain. Okay? So memang tidak mengejutkan jikalau trend akan naik balik selepas ini, sebab COVID-19 ini memang suka kepada orang yang ramai dan bergerak dari sana ke sini sebab mereka memerlukan kita untuk hidup. Walaupun jumlah vaksinasi di negara ini menghampiri 95% di kalangan orang dewasa, namun ia tidak bermakna kadar jangkitan akan berkurangan jika berlaku aktiviti sosial yang tidak terkawal. Sehubungan itu, orang ramai diminta untuk tidak berkumpul terutama di kawasan tertutup walaupun mempunyai kadar vaksinasi lengkap individu 2 dos. Dalam pada itu, menurut laman Twitter, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah hari ini memaklumkan kadar R0 kembali kepada 1.0 bermakna kes harian COVID-19 semakin mendatar dan beliau bimbang kes berkenaan kembali meningkat. Daripada 5 juta pekerja sektor tidak formal di seluruh negara, hanya 333,765 daripadanya yang menjarum di bawah skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri SKSPS. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Awang Hashim berkata, jumlah tersebut jauh masih rendah jika dibandingkan jumlah pekerja yang layak mencarum dalam skim yang telah diperkenalkan sejak tahun lalu itu. Dato' Awang berharap pekerja sektor tidak formal merebut peluang tersebut kerana skim SKSPS yang diwujudkan Kementerian Sumber Manusia dan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso bagi melindungi mereka jika berlaku sebarang insiden. 337,765. Itu untuk semua sektor yang terlibat dalam SKSPS ini. Jadi maknanya kalau dengan pekerja yang kita ada lebih daripada 5 juta yang bekerja sendiri ini pun, maknanya banyak lagi lah yang kita we not achieve our target lah. We have to work hard for this to protect our workers, okay, without employers. Selain memperoleh faedah perubatan, pencarum SKSPS turut menikmati faedah hilang upaya kekal, hilang upaya sementara, faedah orang tanggungan, faedah pemulihan dan pengurusan mayat. Dato' Awang ditemui media selepas merasmikan bengkel kerja selamat dan sihat di sektor informal Perikanan Zon Pantai Timur 2021 di Dewan Orang Ramai Kampung Kempadang, Kuantan. Lebih 35,000 pekerja sektor perikanan di seluruh negara sudah mencarum dan KSM sedang bekerjasama dengan LKIM untuk mengenal pasti nelayan atau pekerja sektor perikanan yang belum mencarum dan memberi penjelasan mengenai kelebihan bakal dinikmati apabila mereka menyertai SKSPS. Julung kalinya, Festival Seni Silat Wilayah Persekutuan 2021 berjaya mencipta 2 rekod dalam The Malaysia Book of Records, iaitu sebagai penganjur pertama Festival Seni Silat secara maya dan demonstrasi aliran perguruan silat terbanyak secara maya. Ia sekaligus memartabatkan silat di peringkat dunia. Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim berkata setakat ini Malaysia telah merekodkan hampir 446 jenis aliran atau perguruan silat asli. Rakyat Malaysia bersatu padu di bawah sukan. Contoh, jadi demikian juga silat. Kita berharap silat yang merupakan asas seni mempertahankan diri orang Melayu menjadi satu di antara badan yang boleh menyatu padukan orang Melayu. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan majlis pelancaran Festival Seni Silat Wilayah Persekutuan di Putrajaya petang tadi. Festival yang diadakan selama 3 hari bermula hari ini merangkumi pelbagai aktiviti dan seminar berkaitan silat termasuklah penganjuran kejohanan silat seni maya terbuka kebangsaan 2021 dan juga simposium seni silat wilayah persekutuan. Selain itu, beliau turut menerima anugerah selempang Panglima Kehormat Pesaka KL sebagai tanda pengiktirafan Persekutuan Silat Kebangsaan Kuala Lumpur Pesaka. Sementara itu, Kementerian Wilayah Persekutuan juga katanya dalam perancangan bakal mewujudkan arena silat yang tetap di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan bagi penggiat seni silat negara. Kita akan beritahu kelak lah.
Terutamanya bila kita nak pecah tanah ni, kita perlu tahu. Jadi sekarang kita umum dulu. Jelasnya lagi, kementeriannya juga akan bekerjasama dengan Kementerian Pelancongan bagi memperkenalkan silat menerusi arena silat tetap. Sempena dengan pembukaan semula sesi persekolahan, Bank Rakyat menyerahkan 4,000 pensanitasi tangan dan 400 alat pemegang pensanitasi tangan berpedal kepada 200 sekolah terpilih di seluruh negara. Pengerusi Bank Rakyat, Dato' Abdul Rani Lebai Jaafar berkata, inisiatif itu sebagai salah satu usaha pihaknya mencegah penularan wabak dalam kalangan pelajar bagi memastikan sesi persekolahan secara bersemuka dapat diteruskan dengan selamat. Penyerahan tersebut telah dilaksanakan sejak 30 September lalu bermula di sekolah-sekolah sekitar Johor Bahru dan Skudai Johor, Air Molek dan Kampung Duyung Melaka, Seremban, Senawang dan Nilai Negeri Sembilan, Sungai Petani di Kedah serta Kepala Batas Georgetown dan Bayan Baru Pulau Pinang. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Bank Rakyat Datuk Syed Abdul Aziz Syed Hassan berharap menerusi sumbangan yang disalurkan ini dapat membantu sekolah memenuhi keperluan pengurusan wabak COVID-19 bagi mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Malaysia. Yayasan Ikhlas komited memperjuangkan pendidikan penduduk Sabah khususnya pelajar asnaf dengan mewujudkan pusat komuniti. Terbaru Pusat Pembelajaran Islam Al-Huda dibina di Kampung Sri Kuala Bibang Sempurna bagi memudahkan pelajar mendapat akses kepada pendidikan Fardu Ain, Al-Quran dan kemahiran 3M. Pusat Pembelajaran Islam Al-Huda di Kampung Sri Kuala Bibang Sempurna ini merupakan pusat komuniti kedua yang memberi pendidikan percuma kepada pelajar asnaf dan anak yatim berumur 7 hingga 12 tahun. Pusat Pembelajaran Al-Huda yang kita adakan di Kuala Bibang ini merupakan kesinambungan ataupun cawangan kepada Pusat Pembelajaran Al-Huda yang berpusat di Pekan 2 Sempurna Sabah. Pusat yang pertama yang telah kita bina di Pekan 2 Sabah telah dibina pada bulan Januari tahun ini yang telah memberikan peluang pembelajaran kafa ataupun kursus asas Fardu Ain, Al-Quran, membaca, mengira dan menulis yang telah dimanfaatkan oleh seramai 460 orang pelajar. Ia dirasmikan Mufti Negeri Sabah, Datuk Bungsu Elias Aziz Jaafar. Satu gerakan yang amat patut disokong dan membanggakan kita, dan saya difahamkan dana yang telah disalurkan lebih daripada 3 juta untuk daerah sempurna saja. Ini satu jumlah yang agak besar, walaupun keperluan itu banyak lagi, tetapi usaha daripada NGO ini adalah satu perkara yang amat patut dicontohi dan dibanggai, supaya lebih banyak lagi badan-badan lain akan turut sama membantulah. Kedua-dua pusat komuniti di Sempurna yang menelan kos sehingga RM200,000 ini telah menempatkan sekitar 576 pelajar. Yayasan Ikhlas dalam pada itu menyasarkan 7 lagi pusat komuniti tahun depan di Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia yang dianggarkan bernilai RM2 juta. Sumbangan anda boleh disalurkan ke akaun Maybank seperti tertera. Maklumat lanjut tentang program dan usaha yang dijalankan Yayasan Ikhlas layari www.yayasanikhlas.org.com atau hubungi talian tertera. Selepas ini, wartawan Amerika dipenjara di Myanmar. Laporan luar negara, seorang wartawan Amerika Syarikat Danny Fenster dipenjara 11 tahun oleh Mahkamah Myanmar. Hukuman dibuat atas tuduhan dia menyalahi undang-undang, menghasut terhadap tentera dan melanggar peraturan visa. Fenster 37, editor majalah Frontier Myanmar, ditahan pada Mei lalu ketika cuba meninggalkan Myanmar. Hukuman ke atas Fenster disahkan peguam dan syarikatnya. Awal minggu ini, tuduhan yang lebih serius turut disabitkan ke atas Fenster bagi kesalahan hasutan dan pelanggaran Akta Keganasan. Jika sabit kesalahan, dia boleh dihukum penjara maksimum 20 tahun bagi setiap kesalahan. Sejak penahanan Fenster, Amerika Syarikat telah mendesak Myanmar untuk membebaskan rakyatnya itu. Myanmar berada dalam keadaan huru-hara sejak rampasan kuasa tentera pada Februari lalu yang menggulingkan kerajaan Aung San Suu Kyi yang dipilih rakyat. Kualiti udara di New Delhi menurun hari ini dengan jerebu toksik tebal
menyelubungi ibu kota India itu. Keadaan dilaporkan berlaku akibat pertambahan pembakaran sisa tanaman di kawasan ladang sekitar serta suhu dan kelajuan angin yang menurun. Jerebu tebal menyebabkan jarak penglihatan berkurang. Indeks kualiti udara pula mencecah 461 pada skala 500. Tahap pencemaran itu boleh menjejaskan kesihatan dan memberi kesan serius kepada mereka yang mempunyai penyakit sedia ada. Delhi sering disenaraikan sebagai ibu kota paling tercemar udaranya di dunia disebabkan pelepasan asap daripada kenderaan dan industri, pembakaran sampah terbuka dan debu. Dilaporkan udara toksik membunuh lebih 1 juta orang setiap tahun di India. Korea Selatan melakukan demonstrasi sistem terhadap kawalan mobiliti udara bandar UAM yang disasarkan untuk menjadi taksi udara antara lapangan terbang utama dan pusat bandar Seoul. Kenderaan yang dijangka boleh diguna pakai sekurang-kurangnya seawal 2025 itu dijangka dapat memendekkan lebih separuh perjalanan antara kedua-dua kawasan berkenaan. Taksi udara model keluaran Jerman dengan 2 tempat duduk ini diterbangkan dari lapangan terbang antarabangsa Gimpo Seoul. Demonstrasi berlepas hingga mendarat ini dilakukan bagi menguji kesemua alat komponen dan juga sama ada ia boleh dipandu oleh juruterbang atau tanpa pemandu. Tahun lepas, Korea menunjukkan peta untuk perjalanan udara di bandar komersial menjelang 2025. Kementerian Pengangkutannya menganggarkan perkhidmatan itu boleh mengurangkan masa perjalanan untuk jarak 30 hingga 50 km daripada perjalanan sejam dengan kereta kepada 20 minit melalui udara. Program taksi drone ini merupakan salah satu agenda kerajaan Korea Selatan untuk mengurangkan kesesakan jalan raya dan juga pertumbuhan teknologi pada masa depan. Dan berikut berita antarabangsa pilihan yang lain. Seorang lelaki di Kota Ambon, Maluku, Indonesia mengamuk dan merosakkan laluan pejalan kaki menggunakan tukul besi sambil menjerit, "Isteriku jatuh." Difahamkan lelaki tersebut berang dengan laluan tersebut selepas isterinya terjatuh ketika menggunakannya. Menurut laporan tempatan, ramai pejalan kaki pernah terjatuh, bahkan ada yang meninggal dunia selepas tergelincir ke jalan raya kerana permukaan jalan yang licin. Masih lagi di Indonesia, seorang penjual bakso kehilangan punca mata pencarian selepas motosikal yang digunakannya untuk menjual bakso musnah terbakar. Menerusi rakaman video yang tular di media sosial, lelaki tersebut dilihat hanya sempat mengeluarkan tong gas sebelum api semakin marak dan memusnahkan motosikalnya. Sepasang suami isteri di Chennai, India berdepan detik cemas selepas hampir maut digilis bas. Kejadian tersebut dipercayai berlaku selepas motosikal yang dibawa mereka hilang kawalan gara-gara jalan yang dilalui mereka berlubang. Kejadian seperti itu bukan pertama kali terjadi dan telah menimbulkan kemarahan penduduk setempat terhadap pihak berkuasa yang tidak pernah mengambil tindakan meskipun ramai nyawa telah melayang. Palestin, Syria dan Yaman bakal menempuhi musim sejuk yang amat mencabar. Bukan sekadar keperluan makanan, malah kelengkapan musim sejuk seperti selimut, pemanas, bantuan perubatan yang mencukupi amat diperlukan demi kelangsungan hidup mereka dalam menghadapi musim sejuk yang mendatang. Bersama-sama Aman Palestin dalam kempen bantuan musim sejuk sebagai satu usaha kita membantu mereka yang memerlukan. Layari www.jommenyumbang.com atau hubungi 03 8926 7019 untuk maklumat lanjut. Bangkit, berjuang bersama. Selepas ini, segmen BN Niaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duha ni ialah waktu yang cukup berharga dan penuh dengan keberkatan. Sebab itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah umatku dalam waktu duha, maknanya waktu pagi-pagi. Dan tuan-tuan, kalau bolehlah mana kita jadikan amalan duha ni sekurang-kurangnya malas sangat membuatlah 2 rakaat. Kerana duha ni penuh dengan keberkatan di sana. Dan marilah sama-sama kita menuntun Mai Duha setiap pagi bersama-sama dengan TV Al-Hijrah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masanya hampir tiba. Debaran kian terasa. Saksikan prelude Hijrahkan Laguku Jumaat 12 November jam 9 malam. Journey back to him. جلوبال هجرة عربية لهذا الأسبوع ستلقي النظر على ظلم إسرائيل على الفلسطينيين وتسببهم في وفاة شاب يبلغ 13 عاما من العمر. لا تنسوا مشاهدة جلوبال هجرة عربية في كل يوم جمعة في الساعة 9:15 مساء على قناة الهجرة وصفحة فيسبوك TV الهجرة. Segmen BA Niaga kali ini membawakan syarikat Bumi Putra Sazin Healthcare Sendu dan Berhad. Dengan berasaskan bahan semula jadi, Sazin Healthcare menghasilkan jus minuman dan minyak kesihatan. Kualiti produk yang dihasilkan syarikat itu sekaligus memberi keyakinan kepada farmasi untuk dipasarkan di premis mereka. Produk utama Sazin Healthcare ialah jus permata delima, kopi Halifah dan minyak bonda. Ketiga-tiga produk itu turut dipasarkan di farmasi kita yang beroperasi di Bukit Baru Melaka. Sejak dipasarkan 3 tahun lepas, produk keluaran Sazin Healthcare mendapat sambutan luar biasa terutama daripada pelanggan sekitar. Atas konsep menang-menang, farmasi kita turut menjadi tumpuan penduduk sekitar untuk mendapatkan suplemen. Menurut pengarah urusan Sazin Healthcare Sariah Muhammad Dalib, pendekatan memasarkan produknya di farmasi kita dianggap sebagai langkah yang tepat. Untuk nak memudahkan orang ramai dapat, jadi nama farmasi itu sendiri pun dah memberi satu confident kepada orang ramai cari barang yang berbentuk kesihatan dengan ciri yang pastinya ada halal, ada kita punya KKM ya. Jadi bila orang datang, orang tengok, orang tak perlu tanya ini ada halal tak, ini ada KKM tak. Jadi farmasi pun dia sendiri pun memang pasti benda macam tu dia akan pastikan ada halal dan juga KKM. Jadi farmasi tu memberi satu nama yang strong lah. Jadi orang datang, orang masuk, orang tengok, orang percaya. Kesemua produk itu jelasnya mendapat permintaan tinggi kerana tidak mengandungi gula, sebaliknya menggunakan stevia sebagai bahan pemanis. Sementara itu, penolong pegawai farmasi di farmasi kita, Muhammad Haris Abdullah berkata, jalinan usaha ini bertujuan memperkukuhkan rangkaian perniagaan Bumi Putra dalam sektor kesihatan. Disebabkan dia produk buatan Bumi Putra, di mana kita yakin dia pastinya halal dan serta mendapat kelulusan KKM. Ingredient dia tu banyak terdiri daripada makanan-makanan sunnah Rasulullah macam buah delima, buah tin, madu. Sazin Healthcare merupakan penerima program peningkatan enterprise Bumi Putra BIP di bawah SME Corporation Malaysia. Produk Sazin Healthcare boleh didapati di farmasi kita di Bukit Baru Melaka atau hubungi talian tertera. Maklumat lanjut berhubung produk, layari laman web www.permatadelima.com.my atau Facebook Permata Delima. Baik, dengan itu sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan berita pilihan serta artikel eksklusif. Saya Nazira Syaringat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.